Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surah 3 baris bawah sekali. Muka surat 3 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka orang yang empat bahagi ini, mana orang yang empat bahagi? Yang pertamanya orang yang jahil, yang kedua orang yang syak, yang ketiga orang yang zan, keempat orang yang waham. Tiada bagi mereka itu iman. Tiada bagi mereka itu iman, maka mereka itu kuffar. Maka mereka itu kuffar. Kafirun, kuffar. Kafirun, seorang. Kuffar, mana orang-orang yang kafir, bukan di kalangan orang-orang yang beriman. Maka orang yang empat itu, maka orang yang empat bahagi ini, empat bahagi mana terdahulu? Empat bahagi, empat golongan yang tidak dipanggilkan pengetahuan. Tidak dipanggilkan pengetahuan, tidak panggil mengetahui. Tidak panggil mengetahui. Mana empat bahagi yang tidak termasuk di dalam orang yang mengetahui? Yang pertama orang yang jahil. Sama ada jahil itu jahil basit ataupun jahil murakkab. Yang kedua orang yang syak. Yang ketiga orang yang zan. Yang keempat orang yang waham. Jadi keempat-empat bahagi ini tidak dinamakan orang yang mengetahui. Jadi keempat-empat bahagi ini tidak termasuk dalam golongan orang yang mengetahui. Tiada bagi mereka itu iman, dengan bahawa iman mereka tidak sah. Bila iman mereka tidak sah, mereka ini kedudukan dia macam mana? Maka mereka itu, mereka yang imannya tiada bagi mereka itu iman tu kufar, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ni dia kena satu-satu. Kita bicara sekarang, dia pergi kepada pengetahuan. Ambil daripada matan Ummil Barahin, fa'lam, maka ketahui olehmu. Jadi sekarang ni kita fa'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasati aqsamin, maka ketahui olehmu. Jadi matan Ummil Barahin adalah kitab tauhid. Bila pergi kepada pengetahuan, mengetahui,
pergi kepada mengetahui dalam pembicaraan tauhid. Ini pergi kepada mengetahui dalam pembicaraan tauhid. Macam sebut dah minggu lepas, mengetahui dalam pembicaraan fiqh lain, mengetahui dalam pembicaraan fiqh lain. Sebagai contoh saya sebut minggu lepas, syarat sah sembahyang mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu ni bukan kata yakin, zon pun panggil mengetahui dah. Mana zon? Berat di hati kita waktu sudah masuk. Sebab kita tengok dah jadual sembahyang, waktu sembahyang dalam takwim tak salah dah. Tarikh pun tak salah dah. Kadang-kadang tengok tarikh pun salah. Tengok tarikh betul, bulan tak betul. Ada juga. Sebab apa? Sebab dia punya tarikh dia habis dah. Tapi kita dok belek, dok pusing. Kita tengok tarikh ya. Bulan apa tu? Bulan apa kita tengok tu? Habis dah bulan tu nya. Mana kita tengok takwim tu, kadang-kadang boleh jadi salah. Kalau kita tengok betul dah takwim tu. Takwim tu adalah hisab, palok perkiraan. Perkiraan ni tepat ke tak tepat ni? Walaupun mengikut pengajian orang palok sekarang ni, mereka mengatakan hampir 100% tepat. Tepatlah kita kata. Tapi hampir 100%. 100% kedok ni. Yakin. Putus. Waktu sembahyang dalam takwim tu tepat. Kalau kira dengan ilmu mereka nak kata putus dah tu, 100% dah mereka nak kata. Ada ni. Kira gitulah. Sebab ni hisab. Sebab dia letak waktu-waktu ni dengan ilmu dia, ilmu hisab, ilmu palak dia. Jadi maknanya dengan qada tu, takwim tu bukan letak tangga yakin waktu dia, letak tangga zon. 99% ketepatan dia. Zon lah apa panggil? Zon lah. Dia nak putus sungguh ni kena 100%. Dah 100% pasti. Waktu masuk kena tengok fajar siddiq subuh tadi. Kena tengok bayam maghrib isyak. Kena tengok tenggelam matahari di kaki langit maghrib. Kena tengok di kaki langit itu hilang sopok merah, hilang sopok kuning, hilang sopok putih. Nak menentukan masuk waktu isyak. Tu baru yakin. Ada ni. Tu baru yakin. Tapi pernah ke kita nak menentukan masuk waktu dengan tengok hak umpama tadi? Kita pajar siddiq pun tak kenal dah sekarang ni. Mana pajar kazib, mana pajar siddiq, tak kenal dah kita ni. Sebab apa? Kita waktu sembahyang semata-mata tengok hak dalam takwim. Hak mana hak sunnah? Hak mana hak sunnah? Hak pada masa Nabi SAW menentukan masuk waktu sembahyang, sunnahnya mana? Oh Nabi tengok takwim. Waktu bid'ah lah orang panggil tu. Kau nak sebut bab bid'ah lah. Masa Nabi tak ada takwim, bid'ah. Tapi bid'ah hasanah lah kitanya. Jangan salah faham pula. Ada orang dengar separuh jalan, dia kata ustaz orang ngajar tengok takwim bid'ah. Tak boleh tengok takwim. Siap lah. Tu dengar sepatah lalu dia buat kesimpulan. Jangan begitu. Nampak sangat niat tak betul tu. Bid'ah tu betul lah kalau kata takwim tu bid'ah. Apa bid'ah? Perkara yang diada-adakan. Tak ada masa Nabi nya tulis waktu semayang tulis di kertas gitu, tapek dinding. Mana ada masa Nabi bid'ah lah. Ada ni. Bid'ah laginya nak menentukan satu Ramadan. Bid'ah laginya nak menentukan satu Ramadan dengan hisab, dengan hisab. Ru'yah tak sunnah.
Betul, kita ru'yah tengok anak bulan Ramadan. Ru'yah tak pernah nampak pun anak bulan. Lepas tu dia menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Sebenarnya palak Ishak. Cuma konon-kononnya ambil syarat, ambil sunnah. Ambil syarat, ambil sunnah, tengok anak bulan. Sumu liru'yatihi, Nabi kata. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan. Waftiru liru'yatihi, dan rayalah kamu kerana tengok anak bulan Syawal. Jadi ambil hak sunnah ni, tengok anak bulan. Kemudian dia pun menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Hak pengumuman dalam TV tu. Dia menentukan satu Ramadan, satu Syawal tu, dia nampak ke tak anak bulan tadi ni di mana-mana bukit hak mereka naik. Banyak bukit mereka naik, belah-belah bukit satu Malaysia. Mereka naik untuk teropong anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal. Tapi mereka nampak ke tak untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal? Mereka balik kepada palak Ishak. Palak Ishak ni ada tak masa Nabi? Tak ada. Apa dia tak ada? Bid'ah. Nak cerita bab bid'ah. Tapi jangan berhenti setakat tu. Bid'ah mana tu? Bid'ah hasanah. Ini riput jabat agama ni. Riput telefon jabat agama. Ustaz orang tu kata tengok takwin salah, bid'ah. Kalau dia tengok takwin untuk menentukan waktu semayang, Allah kata, yang ikut mana tu? Nasib baik hak jabat agama, hak tukang jawab tu hak kenal. Dia kata tu salah faham tu. Dia pun telefon tanya, suka je kitanya. Dia pun telefon tanya, dia tahu dah. Dia tahu dah orang ni tak faham. Dia dengar hospital lalu gitu, moga spekar kan, suara kuat, mungkin dia lalu naik kereta ke naik motor ke, terhenti sekejap dengar, oh takwin bid'ah. Lagi put jabat agama. Sebab apa? Sebab masjid surah pakai takwin belaka kan. Rumah masing-masing pun ada takwin seseorang kan. Pakai bid'ah belaka. Dan bid'ah lah sebab masa Nabi tak ada. Masa Nabi tak ada. Masa Nabi ada takwin. Akhirnya kita tahu dah hak waktu semayang asar. Dah tahu hak tu hak yakin. Tengok wajah Siddiq yakin, tengok bayang Zuhur Asar yakin, tengok tenggelam matahari tu baru yakin, tengok hilang ni sapok merah kuning putih itu hak di kaki langit untuk menentukan waktu isyak tu yakin. Tapi hak kita tengok takwin zan, dipanggil mengetahui masuk waktu sembahyang. Itu peka. Kita ni bukan bicara peka ni. Matan Ummul Barahin, Syekh Sanusi, kitab Bidayatul Hidayah mensyarahkan matan Ummul Barahin Syekh Muhammad Zain adalah kitab tauhid. Maka mengetahui dalam kitab tauhid ni jazam putuh. Tu baru panggil mengetahui. Pada ni jazam putuh baru panggil dia mengetahui. Yang mana dalam ilmu tauhid satu-satunya mengetahui, satunya makrifat. Alima ya'lamu, arafa ya'rifu. Satunya mengetahui, satunya mengenal. Dalam ilmu tauhid ni lafaz yang muradif. Lafaz yang muradif ni dua lafaz yang berbeza, satu makna. Satu lafaz dua makna, dia panggil lafaz mushtarak. Satu perkataan tapi ada dua makna. Itu lafaz mushtarak. Sa'idan tayyibah, hendaklah kamu tayamum dengan sa'id yang bersih. Ada ayat Al-Quran. Sa'idan tayyibah ni, sa'id ada makna tanah yang makna tanah yang mempunyai debu. Sa'id. Sa'idan ada makna barang yang ada atas muka bumi, termasuk tiang, dinding, meja, almari. Sa'idan mereka tu. Dia panggil apa tu? Dia panggil satu lafaz ada dua makna. Dia panggil lafaz mushtarak. Quran sebut fatayammamu sa'idan tayyiban, maka naklah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Sa'id ni satu makna debu tu lah.
debu tanah. Tapi sa'id juga makna dia martafa'a 'alal ardi, barang yang ada atas muka bumi. Sa'id juga. Maka mazhab Maliki contohnya nak tayamum, tepuk dinding, tepuk tiang, tepuk almari, tepuk meja. Tak boleh ke debu debu tanah tak ada. Itu sa'idan, barang ada atas muka bumi. Dia panggil apa tu? Satu lapah, dua makna. Dia panggil lapah musytarak. Ada ni. Atau jadi khilaf fiqh tu. Quran lapah yang qati' ni, yang putus, sa'idan. Tapi makna tak qati', makna zanni je. Sebab apa? Sebab ada dua makna situ. Sa'idan ni satunya debu tanah. Satunya barang yang ada atas muka bumi. Jadi antara dua makna ni sudah zanni dah, tak yakin dah. Ayat tu ayat Al-Quran. Sa'idan thayyibah tu ayat Al-Quran, qati'i putus tu, wajib kita beriman. Tapi makna dia makna dia tak putus dah, sebab ada dua makna. Pada dia ada panggil lapah musytarak, dia panggil. Dia ada lapah muradif. Lapah muradif ni dua perkataan lain tapi maknanya satu. Kalau biasa masa ngaji tu buat contohnya, buah nyo dengan buah kelapa. Buah nyo dengan buah kelapa. Dua lafaz yang lain-lain tapi mana benda tulis je. Nanti dia panggil lapah muradif. Nyo pun bahasa buku juga. Kenyo bahasa Terengganu. Nyo bahasa buku, bukan bahasa Terengganu. Buah nyo, buah kelapa. Dia panggil dua lapah, dua perkataan yang lain-lain tapi makna satu. Jadi dalam pembicaraan tauhid ni, ilmu mengetahui, makrifah mengenal. Mengetahui lain sebutan, mengenal lain sebutan, makna sama. Mana apa? Jazam, al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Jazam putus 100%, kemudian bertepatan dengan yang sebenar, disertakan dengan dalil. Itu dia mengetahui ataupun mengenal makrifah dalam ilmu tauhid. Bukan kata jahil. Jahil ni tak tahu langsung. Bukan kata waham. Waham ni tahu sikit sangat. Bukan kata syok, tahu separuh-separuh, belang-belang dia panggil. Bahkan zon pun masih lagi tidak dinamakan mengetahui. Zon ni kira banyak dah ni. Mana apa? 90% dah. Kita mengetahui Tuhan ada 90%. Tak panggil mengetahui lagi dia. Tak panggil mengetahui lagi Tuhan ada 90%. Zon tu. Jahil ni tak ada langsung kok Tuhan ada ni. Sohlah kafir. Waham ni tahu sikit-sikit je Tuhan ada. Kafir. Syok 50-50. Tuhan ada 50%, Tuhan tak ada 50%. Kafir. Zon kafir lagi. Zon ni bukan 90%, 99% Tuhan ada. Tak panggil mengetahui lagi tu, tak panggil makrifah lagi, kafir lagi. Ni cerita bab tauhid, bab iman berkaitan dengan mengetahui ataupun dengan makna makrifah. Sini disebut dengan mengetahui lah sekarang ni. Ni bicara dalam ilmu tauhid. Jadi mengetahui dalam ilmu tauhid, mengenal dalam ilmu tauhid itu mendapat sesuatu dengan hakikat sebenar-benar. Tu dia panggil mengetahui makrifat. Kemudian mendapat sesuatu ni 100%. Jazam putus. Jazam putus pula muafaqah dengan yang sebenar. Dia bab jazam putus ni di akidah. Jazam putus di akidah, semua orang jazam putus di akidah. Tapi bertepatan ke tidak? Tu. Orang kafir dia jazam putus juga dengan Tuhan dia tu.
Tapi sebenar tak hak dia jazam putus Tuhan tu Tuhan sungguh. Tuhan apa batu? Orang buat dia. Batu. Batu orang buat. Tiba-tiba yang dibuat tu Tuhan, yang buat pula jadi semua. Oi, apa benda gitu? Tapi dia jazam putus ke tak? Jazam putus. Tu tak angin mengetahui makrifah gitu. Sebab apa? Tak betul. Benda ni. Dia mengetahui makrifah dalam tauhid kita ni, jazam putus al-mutabiqu lil haqqi, bertepatan dengan sebenar. Maknanya orang kafir pun jazam putus, orang Islam yang jahil ilmu akidah pun dia ada kepercayaan. Ada akidah lah, tapi akidah apa tu? Akidah salah. Ni akidah salah. Kenapa kita panggil akidah? Sebab dia memang percaya sepenuhnya, tapi tak betul. Kita panggil akidah salah. Bila akidah tu salah, tidak bertepatan dengan sebenar, tak panggil mengetahui dan tak panggil makrifah. Tak masuk dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui. Mengetahui di situ jazam putus sebenar, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tak termasuk lagi dalam awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tak masuk lagi, tak ada lagi awal agama. Kalaulah tidak bertepatan dengan sebenar, maknanya orang kafir pun ada akidah, orang jahil pun ada akidah, tapi akidah yang kafir. Orang jahil pula akidah yang salah. Maknanya akidah ada belaka. Nak pastikan akidah tu hak putus tu biarlah bertepatan dengan yang sebenar. Boleh dipanggil mengetahui, boleh dipanggil makrifah dalam pembicaraan ilmu tauhid. Jadi dalam pembicaraan ilmu tauhid ni, yang jahil jauh sangat, waham jauh lagi, syok tak kira lagi, zong pun tak kira lagi. Jahil kosong, tak tahu langsung. Jahil murakkab tu tak tahu langsung juga, tapi dia rasa dia tahu. Waham ni tahu sikit, syok ni tahu separuh. Waham ni tahu banyak dah, tapi tak sepenuhnya. Tak panggil mengetahui, tak panggil makrifah. Mana setara zong tu banyak dah tu, tak panggil mengetahui, tak panggil makrifah. Bila tak panggil mengetahui makrifah, orang yang empat bahagi ini tiada bagi mereka itu iman. Apa makna tiada bagi mereka itu iman? Mereka belum lagi termasuk dalam golongan orang yang beriman. Bila mereka ni bukan termasuk dalam orang beriman, mereka ni macam mana? Maka mereka itu kufar, kafir. Kafir dengan bahawa tidak beriman, bukan tidak Islam. Kena faham pula situ. Iman lain, Islam lain. Hak ni kadang-kadang Islam iman, satu laginya ihsan. Islam iman, satu laginya ihsan. Ihsan dia tiga komponen agama kan, dipanggil rukun agama. Ada tiga: Islam, iman, ihsan. Cuma dalam matan Ummi Ibrahim Bidayatul Hidayah, syarah dia ni tidak ada ceritalah berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Nak comel Islam, iman dan ihsan dalam kitab Faridatul Faraid, dalam kitab Al-Misbahul Munir. Itu comel dalam tu. Didatangkan dalam kitab tu apa dia agama, takrifan agama. Kemudian agama ni ada berapa bahagian, ada berapa rukun. Pergi pada Islam, iman dan ihsan. Apa dia takrif Islam, apa dia takrif iman dan ihsan? Pada ni
Ada ketiga-tiga ni boleh menjadi orang beragama yang sebenar. Daripada tiga komponen Islam, iman dan ihsan ni, ulama pun membahagikan ilmu kepada tiga juga. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf pula ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nak jadi orang tu orang yang berilmu agama, kena lengkap fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Nak jadi orang tu orang yang beramal agama, dengan bahu beragama sebenar, dia beramal dengan ketiga-tiga fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi nak beramal dengan amal agama, nak beragama, dia kena berlandaskan kepada ilmu. Nak panggil orang tu orang berilmu agama, dia kena alim fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Dia panggil orang yang mengetahui ilmu agama. Kalau tak ada tiga fardu ain ni, masih lagi dia panggil orang jahil, ilmu agama tak lengkap. Tiga-tiga ni tak boleh cerai tanggal antara tauhid, fiqh, tasawuf, antara Islam, iman dan ihsan, tak boleh cerai tanggal untuk jadi orang beragama yang sebenar. Tiga-tiga ni tak boleh nak ambil sejuzuk. Tuhan perintah dah kan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama secara keseluruhan. Keseluruhannya kok mana? Akidah agama yang sempurna, amal zahir, hak fiqh agama pun hak sempurna, amal batin hak agama pun sempurna. Ini apa lagi? Masuk agama secara keseluruhan. Kalau nampak fiqh ada semayang comel, akidah tak peduli, tu tak ada, awal-awal tu tak ada. Akidah comel, semayang comel, tapi hatinya tak comel. Ada tu pun pura-pura tu. Pandai ni. Nak masuk agama secara keseluruhan, tiga. Kalau tidak masuk agama secara keseluruhan, itulah jejak langkah syaitan. Tuhan pun kata, jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan, sehingga syaitan tu musuh yang amat nyata. Ayat Quran, Tuhan perintah masuk agama secara keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan tidak dinyatakan. Cuma Tuhan kata jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Mana jejak langkah syaitan? Sebab Tuhan kata sebelum tu, masuklah kamu dalam agama secara keseluruhan. Tak sebut pun mana jejak langkah syaitan. Tuhan pula yang jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Mana hak jejak langkah syaitan? Hak tak masuk agama secara keseluruhan. Ada ni. Tadilah semayang rajin, puasa rajin, pergi Mekah rajin dengan ilmu. Tanpa ilmu, awal-awal dengan ilmu. Tapi macam mana akidah? Akidah comel, macam mana hak bab ketaatan batin? Oh, bab ketaatan batin tak peduli, jejak langkah syaitan. Tapi kalau tauhid, hak ilmu pertama tak dititik beratkan, tu bukan jejak langkah syaitan lah, bapak syaitan lah jadinya. Tu hak permulaan, tu usuluddin tapak agama, tu hak mula-mula sekali. Jadi agama ni Islam, iman dan ihsan. Tu kena faham molek ni. Apa dia Islam, apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan. Dak lepas sini tak jadi ahli sunnah wal jamaah. Ada ni. Terkadang boleh terundur jadi khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah, kalau tak faham berkaitan dengan Islam dan juga iman, Islam dan juga ihsan, perbezaan dia. Tapi kita nak bicara sini bab iman. Ini bukan nak bicara bab Islam. Islam jahil kosong pun hukumnya orang Islam. Islam mana tu? Warisi daripada ibu bapa.
Jahil ni sampai peringkat nak baca Fatihah pun tak pandai, nak baca tasyahud pun tak pandai, tak pernah semayang puasa, kerjaan dia berjudi, minum arak, di tubuhnya ada tatu. Dia orang Islam kafir, dia orang Islam. Orang Islam pun sebab orang Islam yang diwarisi daripada ibu bapa, sebab ibu bapa dia macam ibu bapa kita juga orang Islam. Dan ibu bapa di Islam ni macam ibu bapa kita juga. Naik ke atas tu. Yang keberapa tak tahulah kita ni. Islam lah ke? Sama juga macam dia. Bukan ibu bapa di mu'allah tidak. Bukan tok nenek di mu'allah tidak. Adalah hak mu'allah tu tapi hak atas ni. Yang berapa? Hak mu'allah. Tu nenek kita ni. Yang keberapa hak mu'allah? Hak masuk Islam hak atas. Yang berapa? Tak ada silsilah kita dah. Tak ada silsilah. Silsilah kita setakat datuk je dah. Setakat tu je. Atas lagi tak ada. Hak mana ke hak tu nenek kita hak masuk Islam? Hak atas ni. Kan kita orang Melayu ni kan Islam berapa? 500 tahun. 500 tahun berapa? Gitulah. Kemudian kan. Maknanya dia pun macam kita ni Islam ke atas Tiba-tiba jahil sungguh dalam ilmu agama, tak tahu apa sekarang. Tapi kita hukum dia orang Islam. Dia mati, jenazahnya wajib fardu kifayah, uruskan sebagaimana orang Islam. Orang Islam. Islam apa begitu? Islam. Selagi tidak dibatalkan dengan perkataan, selagi tidak dibatalkan dengan perbuatan. Dibatalkan Islam dengan perkataan, semayang tak wajib, puasa tak wajib, berzina halal. Berapa halal? Sebab suka sama suka, bukan rogo baru haram. Berzina nak sama nak. Kenapa nak haram? Halal. Kafir dia. Dia bukan orang Islam, orang murtad dia panggil, orang yang batal Islam. Kita bukan cerita Islam ni. Kafir di sini kita akan bicara kafir lain. Tu kafir hukum dunia. Dia batal Islam, murtad. Ataupun perbuatan dianya ambil Al-Quran. Dia pun pijau Al-Quran. Ambil Al-Quran, dihina Al-Quran. Dia buang tempat-tempat kotor dengan kosak untuk menghina Al-Quran. Dia pergi sembah tu pekong, maka batal Islam, murtad dia. Tapi perkataan tak ada. Orang nak semayang, gilah semayang. Orang puasa, bagus kamu puasa. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak kata apa. Ada ni. Dia berzina pun tak kata berzina halal. Dia berjudi pun tak kata berjudi halal. Ada masa lagi orang Islam. Iman tak tahulah kitanya. Hak iman ni kita tak boleh nak menentukan. Sebab iman ni, tu kata apa di Islam, apa di iman. Iman adalah at-tasdiqul qalbi. Itu iman. At-tasdiqul qalbi bima jaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenar hati. Ni iman. Ada ni. Islam hak zahir. Al-qiyam wal istislam hak zahir. Aku dia perkara agama Islam lah. Dia tak tolak perkara agama Islam lah. Dia tolak Allah Ta'ala, kafirlah dia nya. Dia tolak Nabi, kafirlah dia nya. Dia tolak Al-Quran, kafirlah dia nya. Dia tolak qiyamah, akhirah, tak ada, kafirlah dia nya. Itu bahagian zahir. Sekarang ni bahagian zahir dia tak cakap apa pun. Dia tak tolak Allah Rasul. Tapi iman percaya dah. At-tasdiqul qalbi, mana kita nampak iman? Itu hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. At-tasdiqul qalbi ni iman. Ikrar dengan lisan itu Islam. Amal dengan jawarih, amal dengan perbuatan kita ni ihsan. Dia kadang-kadang ditarifkan iman dengan 3 tadi. Iman at-tasdiqul qalbi, ikrar bil lisan, amal dengan jawarih. Letak 3 iman. Biasa tak dengar?
Iman at-tasdiqul qalbi, membenar hati, ikrar dengan lisan, mengaku dengan lidah, buat dengan jawarih. Iman itu iman takrifan ulama fiqh. Itu iman takrifan ulama hadis. Iman takrifan usuliyun mutakallimun, iman takrifan ulama tauhid adalah at-tasdiqul qalbi faqat, membenar hati je, ikrar dengan lidah bahagian Islam, amal dengan jawarih bahagian ihsan. Tapi ulama fiqh, ulama hadis dia bagi tiga tu takrifan iman. Takrifan iman yang sama puak khawarij. Puak khawarij pun takrif iman tiga tu juga. Beza ulama fiqh, ulama hadis dengan khawarij ni. Ulama fiqh hadis ada tiga ni barulah sempurna iman. Kalau benar hati saja tapi tidak buat dengan anggota zahir, iman sah tapi iman tak sempurna. Iman sah. Tu ulama fiqh, ulama hadis, ahli sunnah wal jamaah. Adapun khawarij, iman kena ada tiga ni. Kalau tidak amal dengan jawarih, tak semayang, tak puasa, kafir, iman batal. Atau khawarij bukan ahli sunnah. Khawarij bukan ahli sunnah ni, tinggal kewajipan satu sahaja. Tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat, buat satu dosa sahaja, makan riba, berjudi, minum arak, kafir, batal Islam dan batal iman. Atau khawarij. Itu kena faham pula takrifan tu. Ulama fiqh, ulama hadis, iman tiga ni, membenar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih untuk sempurna iman, bukan untuk sah iman. Kena faham balik situ. Adapun ulama tauhid ni, iman membenar hati, ikrar dengan lidah bahagian Islam, buat dengan jawarih bahagian ihsan. Mana buat dengan jawarih? Mendirikan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, itu dipanggil buat dengan jawarih, anggota kita tu ihsan. Anta'budallah, itu ihsan. Bila Jibril AS tanya Nabi, akhbirni anil ihsan, ya Muhammad, cerita akan daku apa di ihsan. Nabi pun jawab, anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itu maqam ihsan. Seolah-olah engkau melihat akan Allah. Itu maqam ini musyahadah. Jikalau engkau tidak melihat Allah, engkau memperingatkan diri engkau bahawa Allah melihat akan engkau. Itu maqam muraqabah. Itu panggil maqam ihsan. Bab maqam kita bicara surah, kita bicara bab ihsan. Apa di ihsan? Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Apa makna engkau mengabdikan diri akan Allah? Engkau mengerjakan segala suruhan Allah zahir dan batin, dan engkau meninggalkan segala larangan Allah zahir dan batin. Itu ihsan. Orangnya orang muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kasih pada orang muhsin, orang yang buat baik. Muhsin ni orang yang buat baik. Siapa orang yang buat baik? Orang yang mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Orang yang meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Itu orang muhsin, orang yang buat baik. Itu ihsan. Muhsin ni orang buat baik ni lah. Syarat untuk sempurna Islam dan iman. Barulah Islam dia comel, iman dia comel. Nak sempurna Islam dan iman ni, mengerjakan segala suruhan zahir batin. Bukan zahir saja, bukan semayang saja. Batinnya ikhlas, batinnya redha, batinnya syukur, batinnya tawakul, batinnya taubah. Bukan hanya meninggalkan maksiat zahir, berjudinya tidak, minum araknya tidak, meninggalkan riak, meninggalkan ujub, takabur, hasad, dosa besar belaka itu. Itu dia panggil muhsin, orang yang buat baik. Orang ni lah barulah iman dia jadi comel, iman dia jadi kuat. Itu ihsan.
Waktu kena balik pada umbi. Nak faham Islam, iman dan ihsan. Terkadang antara Islam dengan iman pun tak nak beza kan? Islam dengan iman pun tak nak beza kadang-kadang. Jadi kita di sini bicara bab iman. Orang jahil, orang wahab, orang syak, bahkan orang zam ni, orang yang tiada bagi mereka itu iman, maka mereka itu kufar, orang kafir. Kafir dengan bahawa kafir di sisi Allah, kafir indallah, kafir di sisi Allah. Adapun di sisi dunia, di sisi zahir, ianya orang Islam sebab diwarisi daripada ibu bapa. Macam cerita tadi lah, jahil sungguh-sungguh, Fatihah tak pandai nak baca, tasyahud pun tak pandai nak baca, tapi macam mana iman dengan Allah Subhanahu wa taala dah tahu tu. Yang kita nak fokusnya semayang bang dok tinggal iman macam mana tu. Semayang bang dok tinggal, kadang-kadang semayang bang pun ada tanpa ilmu. Iman macam mana? Islam warisi, iman tidak warisi. Hak dalam nasyid Raihan tu, apa ni? Hak nasyid Raihan tu mana? Islam mana, iman mana? Tak ada pi pantai ke apa tu. Hak ada dalam nasyid Raihan tu. Islam warisi, iman tidak. Sebab tu dalam bab iman, anak kita faham apa yang kita sebut, apa yang kita beritahu, kita kena mulai dah cerita berkaitan dengan beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Kita cerita dah Tuhan ada. Ini iman tu. Malaikat ada tu duk catat, buat baik malaikat catat, buat jahat malaikat catat. Kita cerita kodok-kodok untuk budak-budak cerita dah. Tanda ni. Kita cerita barzah di kubur. Bapa ziarah kubur ni, kubur ni alam lain. Kubur ni ada nikmat, ada azab. Itu semua gaib lah kita cerita tu. Kalau kubur tu tak ada apa giwam dia kubur. Pergi kubur nak cerita ni alam barzah. Alam lain ni ada perhitungan di situ. Dan ada balasan baik buruk di situ. Kita bercerita kakak-kakak, kodok budak. Sebab apa ni? Nak masukkan iman. Iman. Islam tetap dah. Islam ni mati dalam perut mak 6 bulan ke atas, mati dalam perut. Buat keluar mayat bayi ni disempurnakan dengan mandi lagi, kapang lagi, semahyang lagi, ke bumi lagi. 4 perkara ni. Sebab apa? Orang Islam. Islam apanya? Islam mak ayah dia tu lah. Taba'an li abawat. Atau Islam warisi. Iman tidak. Kalau dah faham sini, orang Islam beriman lah. Iman lemah. Ni jadi murakab dia panggil. Orang Islam beriman lah. Tak erti sangat-sangat tu. Iman lemah. Memang kita iman lemah. Tapi beriman ke tak? Orang Islam tidak semestinya beriman. Jadi kita, anak kita reti sikit-sikit, kita pun cerita dah hak perkara gaib. Allah gaib, malaikat gaib, barzah gaib, kiamah gaib, syurga neraka gaib. Kita cerita dah. Pada ni. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Kita tanam tu. Beriman. Kita cerita untuk melengkapkan ke-6 rukun iman sebelum anak kita masuk umur baligh. Bila anak kita masuk umur baligh, ada catatan sendiri, baligh sebagai orang Islam yang beriman.
Kita nak situ. Kita nak anak kita ni balik sebagai orang Islam yang beriman. Islam tetap dah beriman. Sebab sebab kita tanam iman akidah sebelum masuk umur balik. Terutama bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu mantap molek. Anak kita balik serta dengan iman. Islam warisi, imam tidak warisi. Kalau tak ada mengetahui ini ilmu makrifah dalam bab agama, Islam hukum zahir, kapi hukum akhirah, kapi indallah, kapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bab Allah ada, malaikat ada, tetap ada. Macam mana dengan qada dan qadar Allah? Macam mana? Mengetahui kita, makrifah kita dalam bab qada dan qadar Allah setara mana? Ni tempat paling banyak terpesong. Terpesong di sini ada terpesong yang kafir ijma' ulama. Kufar lah. Kafir di sisi Allah. Hukum zahir orang Islam. Bila hukum zahir orang Islam, bermuamalah secara sesama Islam lah. Kira bicara apa semua ni, boleh bernikah kahwin apa semua ni, sesama orang Islam. Mati diuruskan jelas sebagai orang Islam. Iman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut orang Islam yang tidak beriman. Contoh mudah, Abdullah bin Ubay, orang munafik. Orang munafik ni orang Islam di sisi hukum dunia. Abdullah bin Ubay ni hidup bersama dengan Nabi, berjemaah di belakang Nabi. Masa berperang mengikuti angkatan tentera Nabi, tapi dia wa'ona tengah jalan. Ditarik pula tentera Nabi supaya balik semula ke Madinah. Ni. Ada ni. Abdullah bin Ubay mati, jenazahnya disemahyangkan oleh para sahabat. Nabi saja dilarang oleh Allah. Nabi nak pergi sembahyang, turun ayat melarang Nabi sembahyang. Tapi Abdullah bin Ubay jenazahnya dikapankan dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diminta oleh anak bin Ubay jubah Nabi tu. Anak bin Ubay sahabat Nabi yang beriman. Abu Ubay aja tidak beriman. Tapi hukum zahirnya orang Islam. Hukum zahirnya dia orang Islam. Di sisi Allah orang kafir Abu Ubay. Kekal neraka selama-lamanya. Bukan kekal neraka saja ni. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya munafik ni neraka lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Neraka ada 7 lapis kan? 6 lapis bawah tu untuk orang kafir belaka. Neraka jahanam untuk orang beriman yang derhaka. Itu neraka jahanam. 6 lapis bawah tu neraka orang kafir belaka. Tapi kafir munafik ni bawah lagi. Bawah sekali. Kalau kita cakap Terengganu kok patak neraka. Cakap Terengganu lah. Cakap luar patak tu dia marah. Pantak dia kata benda lain. Kita Terengganu ni patak kuali. Patak kuali ni dia punya bawah kuali tu lah. Ni neraka lapis paling bawah sekali. Hak kafir Abu Jahal, hak kafir Firaun, Namrud atas lagi daripada hak kafir munafik. Munafik kafir mana? Kafir di sisi Allah. Ni kafir gini ni. Di sisi hukum dunia orang Islam. Tu kita mudah buat contoh lah. Mana orang Islam hukum zahir dunia, tapi hukum akhirat di sisi Allah kafir munafik. Ada dah orang yang beriman yang tidak Islam. Ini orang kita pelik sebut kata beriman tapi tidak Islam. Saya baca kitab Faridatul Faraid, cerita bab orang Islam, orang beriman yang tidak Islam. Jadi kecoh. Mari mana pulak ni? Mari mana apa?
Islam, iman dia tidak berlaziman. Orang Islam tidak semestinya beriman. Ada orang beriman tetapi tidak Islam. Contohnya nak cerita tak boleh lah, sebab kita iman dia di sisi Allah, zahir tak nampak. Cuma kita boleh buat contoh hak sebagaimana hak kita dengar dari Aikim, hak satu selok air kami itu ada satu selok orang mu'alaf. Jadi satu selok orang mu'alaf. Orang mu'alaf tu akan cerita sejarah mereka masuk Islam tu lah. Sejarah mereka masuk Islam. Ada ni macam-macam lah kita dengar cerita tu. Sedih juga dengar cerita tu. Hak mudah-mudah masuk Islam, hak mudah-mudah lah, tak ada halangan keluarga. Hak berat-berat juga tu, halangan keluarga nak masuk Islam. Dan ada ceritaannya bahawa mereka percaya pada agama Allah ni lama dah. Daripada pembacaan mereka, daripada sekolah mereka masuk kelas agama. Kan kelas agama kan orang bukan Islam boleh masuk. Mereka banyak bertanya dengan orang Islam berkaitan dengan agama Islam. Mereka hidup bersama dengan orang Islam dan mereka percaya dah pada Allah dan Rasul. Tetapi mereka tidak berani nak menzahirkan dengan mengucap 2 kalimah syahadah kerana kekangan. Dihidup dalam masyarakat kafir, keluarga kafir tegar, kafir hok di tempat ibadat di sokmo. Ada kafir ni cara mana dah agama kafir asal dianya, jadi etis lah, tak ada agama ni dah kafir tegar. Mana kalau beritahu nak masuk Islam kau habis dia. Jadi dia pun tak berani nak menzahirkan dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Tapi dia cerita dia semayang dah senyap-senyap dalam bilik dia. Tak ada ni. Mana dia yakin dah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak berani nak menzahirkan dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan keyakinan, kepercayaan hati dia tu, tanpa mengucap 2 kalimah syahadah, sah dak iman dia di sisi Allah? Sah. Nak sah iman tidak syarat mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah syarat untuk sah Islam hukum zahir. Tapi dia tidak ada keberanian untuk mengucap, tapi keyakinan hati dia kepada agama Allah sepenuhnya, maka iman dia sah. Beriman di sisi Allah, tapi hukum zahir kafir lah, sebab dia tidak mengucap. Bila dia berani menzahirkan Islam, bila dia berpindah kepada, ni cerita hak Sabah Sarawak lah, hak saya biasa dengar dari Hakim tu, dia berpindah ke Semenanjung, masuk universiti contohnya, dia sudah jauh daripada keluarga, di situ barulah dia mengucap 2 kalimah syahadat, barulah dia menzahirkan Islam dia. Barulah dia menzahirkan Islam dia. Tapi iman dia bermulanya di mana? Sebelum tu lagi. Maknanya kalau dia mati, kalau ni tak mati ni, kalau dia mati tak masuk di Hakim lah pula. Kalau dia mati sebelum dia berpindah ke Semenanjung, mati sebagai orang kafir pada zahir, kafir lah, dia tidak pernah mengucap 2 kalimah syahadah. Di sisi Allah dia orang yang beriman. Di sisi zahir jenazahnya kafir lah yang uruskan, tanam kebun kafir lah. Tapi di sisi Allah dia adalah orang yang beriman, ahli syurga. Orang munafik diuruskan sebagai orang Islam, dikebumikan di kuburan orang Islam. Di sisi Allah kafir, kekal siksaan selama-lamanya. Jadi nak sah iman tidak bergantung kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terkadang orang yang mengucap dengan syahadat tersebut sebelum ni, dia mengucap kenapa? Kerana nak berkahwin contohnya. Islam dia sah, iman dia, hati dia dengan Allah Ta'ala, dia percaya tak dengan asyhadu an la ilaha illallah tu? Allah jiwa Tuhan, dia percaya tak? Mana Allah jiwa Tuhan? Dia tak ambuh Allah jiwa Tuhan. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia terima dah hati dengan Nabi Muhammad
Nabi Muhammad dengar nama Muhammad tu dia fobia dah. Dia tak mau terima Nabi Muhammad. Lepas tu dia mengucap dia nak berkahwin dengan orang Islam. Maka zahirnya orang Islam tapi dia tidak beriman. Di sisi Allah dia masih lagi kafir. Dia mengucap dua kalimah syahadah, dia percaya hati akan Allah. Koda-koda dia lah, koda-koda jahil dia tu. Dia percaya kepada Nabi, koda-koda jahil dia tu lah. Jahil tu jahil-jahil yang dimaafkan. Syarat tak ambil salah jahil dia sebab dia bawa masuk Islam. Iman dia sah, mati saat tu syurga dia. Ada ni. Hak zahir Islam atau tak soal dah. Percaya tak percaya hati, tu dia dengan Tuhan kita tak tahu. Kita tak boleh nak soal dia. Kamu ni nak mengucap nak berkahwin ni, kamu tak beriman. Siapa kita? Hak tu hak dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dari segi hukum zahirnya, dia orang Islam. Hukum batin, kalau dia beriman ni bukan beriman macam kita ilmu cukup. Dia ilmu tak ada lagi pada kafir. Tapi dia percaya Allah jua Tuhan. Dia percaya Nabi Muhammad tu Rasulullah, utusan Allah. Dia percaya. Asal iman dia. Tapi Allah Tuhan ni dia kenal tak sifat Allah. Dia tak kenal lagi. Banyak lagi salah pemahaman dia tu. Jahil tak batal iman dia. Iman dia sah, tapi dia percaya tu tak lengkap lagi sebab dia jahil. Tak batal iman pada jahil kerana bawa masuk Islam. Syarat tak ambil salah. Jahil macam kita ni bawa syarat ambil salah. Islam lama dah. Mana iman dia sah. Mati saat tu syurga dia je. Kemudian kena mendalami lah bab iman ni. Hak mula-mula dia percaya koda-koda. Dia mengucap dua kalimah syahadah, dia memang tak percaya. Tapi dapat keluarga yang membimbing dia, isteri dia bimbing dia, keluarga mertua dia bimbing dia, akhirnya dia pun dia percayalah kepada Allah dan Rasul, berimanlah dia. Ada ni. Sebelum tu Islam, tapi hati dia tak ada. Allah Muhammad ni tak ada, hati dah ada, dah percaya. Tapi bila dapat penerangan gini dia pun maka hati dia pun percaya pada Allah dan Rasul. Tu baru dia beriman. Padahal. Jadi Islam lain, iman lain. Kita bicara di sini iman, bukan bicara Islam. Hak empat bahagian ni, orang ni orang yang tiada bagi mereka itu iman, bukan tak ada Islam. Hak peseng empat bahagian ni, dia orang Islam zahir dia. Hak macam hak saya sebut tadi, hak jahil patut nak baca tu. Tapi kita dah ubuh sini ni, bubuh secara tuju tak boleh. Tapi kalau betul dia jahil bab iman, bab akidah ni, memanglah tak ada. Tapi kalau Fatihah pun tak pandai, hak lain. Tapi tak boleh nak tuju lah. Sebab itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna hak tak ada iman ni, zahirnya orang Islam tapi tak ada iman. Maka mereka itu kufar, orang yang kafir di sisi Allah, kafir di sisi hukum akhirah. Hukum dunia dia orang Islam. Kalau mak ayah dia Islam. Islam mana? Islam dia yang diwarisi. Tetapi tidak ditanamkan dengan iman, tidak ditanamkan dengan kepercayaan, akidah sebelum masuk umur baligh. Lepas baligh pula tak belajar pula bab iman, bab akidah. Tidak lengkap keenam-enam rukun iman, maka tak sah iman. Keenam-enam rukun iman, bab qada dan qadar, nak kena mati molek. Beriman Allah ada, beriman percaya Allah ada. Malaikat ada, percaya belaka kita ni. Beriman dengan kitab, percaya belaka ke kitab. Beriman dengan kiamat, percaya belaka kiamat akan berlaku. Ada balasan di hari akhirat, beriman belaka qada qadar macam mana. Tu nak kena mati molek. Betul-betul mengetahui dan juga mengenal. Mana ni? Mengetahui dan juga mengenal akan keenam-enam rukun iman. Jahil berat sangat, tak masuk dalam iman. Zang pun tak masuk dalam iman lagi. Sama telah syak, sama telah waham. Zang ni mengetahui banyak, syak ni 50-50, tak pakai.
Waham, lagilah tak sah iman. Jahil, tak sebut Zong pun masih lagi tiada iman. Maka mereka itu kufar, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir akhirat dia panggil. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengetahui dan juga makrifah ni mendapat sesuatu dengan hakikat. Mana apa ni? Apa yang dia tahu, apa yang dia bukan, itulah hak sebenar-benar. Tapi ada dalil ke tidak? Hak mengetahui dia tu, hak mengenal dia dalil ke tak? Ada pun orang yang taklid, maka bahawasanya bersalah-salah ulama pada kufurnya, kata setengah kafir dan kata setengah mukmin. Lagi pula kepada dia mengetahui, dia mendapat akan sesuatu dengan hakikat, dia jazam putus sebenar hak jazam putus tu, tapi dalil ada ke tak? Bak dalil pula. Kalau tak ada dalil, dia panggil orang ni muqallid. Apa hukum orang muqallid pula? Dia nak panggil orang ni orang mengetahui, nak panggil orang ni orang makrifah, orang yang beriman. Dua perkara tetap dah. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi. Jazam putus dan bertepatan dengan sebenar. Hak ni dia panggil mengetahui, mendapat sesuatu. Ni jazam putus, muwafaqah dengan sebenar. Ni dia panggil mengetahui, dia panggil mengenal Allah, mengenal Rasul, dia dipanggil iman. Tapi kalau dalil tak ada, macam mana pula? Tu khilaf. Iman disah ataupun tak sah lagi. Tu pergi pula pada dalil. Sekarang ni hanya setakat dia betul-betul mengetahui, dia percaya sepenuh-penuhnya hati-hati, dan apa yang dia mengetahui, apa yang dia percaya bertepatan dengan akidah orang yang beriman yang sebenar. Sah iman dia, tetap dah. Dalil ni ada ke tak dalil? Dalil. Memang ni mengetahui jazam di hati Allah ada. Mengetahui jazam di hati Allah kuasa. Allah ada, Allah kuasa, betul, tepat. Tapi mana dalil Allah ada? Mana dalilnya Allah kuasa? Dalilnya ayat Al-Quran. Maka ni panggil apa ni? Orang yang berdalil, barulah iman dia tak ada khilaf. Orang kata ada belaka, orang kata Allah kuasa belaka, saya pakai tu ramai-ramai, pakai tu orang aja. Ni iman jadi khilaf. Ada kata sah iman sebab dia mengetahui dan bertepatan, berdosa kerana tak ada dalil. Pengadaan kata tak sah lagi, mengetahui tak sah lagi makrifat, tak sah lagi iman, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu bab berdalil pula. Jadi selesai dah, hak mengetahuinya adalah putus dan bertepatan dengan yang sebenar. Dia nak pergi pula kepada ada pun orang yang taklid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.